Yang paling susah nak mempertahankan warisan. Yang paling susah kita nak mempertahankan budaya. Dengan adanya semangat untuk mempertahankan warisan, dengan adanya semangat untuk mempertahankan bangsa, maka benda susah akan jadi senang. Janganlah bagi ruang kepada bangsa-bangsa asing menjajah, menuai, mengambil hasil rimba di sekeliling kampung kita. Kerana kita tinggal di hutan tu sudah beratus tahun diberikan oleh kerajaan untuk kita menjadikan sebagai kawasan raya. Tiba-tiba kalau kita tinggal, esok datangnya daripada negara jiran yang ambil, kita juga yang rugi. Kerana ini adalah hasil bumi negara kita sendiri. Bila saya panjat di atas, mereka duduk bawah. Lahir yang tak minat tu permasalahannya. Apa nak jadi tentang nyawa bapa kami ni? Apa nak jadi tentang pemanjat ni? Dan kalau saya yang panjat, apa nak berlaku pada diri sendiri? Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Batu 12 Gombak, Selangor. Terdapat lebih kurang 2,000 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar, orang asli Semai dan orang asli Jakun. Rata-rata masyarakat orang asli di Gombak menerima tempias pemodelan hidup kerana tinggal berdekatan dengan Bandaraya Kuala Lumpur. Pelbagai kemudahan untuk masyarakat orang asli di kawasan ini disediakan seperti sekolah orang asli, hospital orang asli, muzium orang asli dan lengkapnya kemudahan air, elektrik, jalan raya dan sebagainya. Di kawasan Batu 12 Gombak, keindahan flora dan fauna masih dipertahankan. Kawasan hutan yang berdekatan masih menyumbang kepada cara kehidupan masyarakat orang asli di sini. Salah satu daripada hasil hutan yang terdapat di sini adalah madu lebah. Episod kali ini menceritakan tentang kisah seorang pencari madu lebah tualang. Nama saya Sali anak lelaki Bahnap. Lebih dikenali sebagai Sali Bahbola. Asal saya daripada Penelaman Ulu Jelai, Kuala Lipis, Pahang. Saya berketurunan daripada suku kaum Semai dalam kelompok Senoi. Saya lahir pada 21 hari bulan 9 73. Dan saya sudah mempunyai keluarga 6 kali berkahwin. Saya anak ramai. Anak ada 17 cucu, ada 3 cucu. Jadi yang paling ramai anak perempuan saya lah, ada 9 orang. Jadi setakat ni saya belum ada menantu lagi, walau ada cucu. Saya berkahwin dengan suku kaum Semai sendiri, dengan suku kaum temuan daripada Jelebu, Simpang Petang itu. Kami duduk di sebumbung ni lah. Kami duduk di Gombak ni sudah melebihi 22 tahun. Bah Sali merupakan pencari madu lebah tualang yang masih wujud di kalangan masyarakat orang asli. Pekerjaan mencari madu lebah tualang yang dahulunya merupakan salah satu kepakaran masyarakat orang asli, kini tidak lagi dilakukan oleh generasi muda. Aktiviti mencari madu lebah tualang kebiasaannya dilakukan pada waktu awal pagi. Beberapa kelengkapan seperti tali, beg plastik bagi mengisi sarang madu, tukul, paku, baldi, parang dan baju memanjat perlu disediakan. Kebiasaannya, Bah Sali akan ditemani oleh pembantu iaitu anak saudaranya yang bernama Rembo.
madu tualang ni orang asli dia tak tumpu sebenarnya. Tidak diwajib untuk kita mengambil kerana unggas tersebut dia lebih kepada kepercayaannya pantang larang. Yang kedua, dalam 100 orang hanya seorang saja yang mampu boleh buat. Jadi keluarga andalan. Maksudnya orang itu adalah orang keturunan yang misteri dan kesaktian tak boleh dipisahkan. Ketika dahulu tu dia panjat pokok tualang ni tak ada baju sehelai. Dia panjat betul ke atas. Jadi dia nak ambil benda tu. Dia nak buktikan dia ni seorang perubatan. Seorang dukun. Seorang tok bumo. Kemudian itu. Dan yang penting sekali ketika dulu orang asli ni dia benda-benda manis dia tak kalak. Dia tak bagi anak bini dia makan. Tetapi di sebaliknya daripada situ memang moyang kami cakap madu lebah tualang harus kamu pertahan sampai bila-bila. Pertama, madu lebah tualang ialah membuktikan orang asli leluhur. Bagaimana nak tuai madu lebah tualang bukan satu perkara mudah. Bukan satu perkara mudah. Daripada pangkal sampai ke hujung, hanya orang tertentu. Dan orang itu tak boleh kedekut ilmu dia. Harus didik kepada generasi ke generasi cara-cara untuk menuai madu lebah. Kerana lebah itu adalah menunjukkan asal usul orang asli. Bagaimana orang asli itu nak membuktikan dia punya kehebatan, maka sesiapa yang boleh tuai, sesiapa yang boleh jual, siapa yang boleh perolehi lebah, dia adalah asli sejati. Dia masuk dalam seni, dia masuk dalam kasanah, dia masuk dalam warisannya. Kerana lebah ni yang pertama sekali, dia duduk di pokok tualang yang tinggi. Yang kedua, pokok tualang itu bukan tumbuh rata-rata, ditumbuh di penelaman. Mencari madu lebah daripada pokok tualang merupakan cabaran buat Basali. Ada kalanya, pencarian ini mengambil masa sehari suntuk. Salah satu teknik mengesan dan proses pencarian madu lebah apabila Basali menyedari lengannya seolah-olah digigit lebah. Lebah tualang ni tadi, walaupun atuk tak jumpa, yang pertama atuk lalu tu, macam digigit semut. Ada kat situ. Makna hari ni tak jumpa, esok jumpa. Aduh, nolak termenung. Kau ni mana weh? Kau gigit aku tak jumpa engkau, hai lebah. Senang je. Duduk. Cari tempat panas. Keluarkan peluk. Itu dia punya umpan. Bila kita duduk dekat matahari, badan kita keluar peluk, lebah yang ikut. Maka dia datanglah. Ya. Ni engkau ya. Lepas tu, dia balik. Jangan bunuh. Dia lalu siku tu, dia pusing. Tu ke situ. Rupanya dekat bawah akar-akar rotan tu kau nyorok ya. Jadi peringkat begitu. Senang saja. Pertama nak sedarkan dia, tapi bukan semualah untuk atuk ni dirasuklah pasal atuk hari-hari panjat. Satu kali panjat tu tak kurang kena dalam 5-6 sengatan. Bukan kelulut. Jadi kalau dalam masa sebulan atuk tak kena sengat, rasa badan tak sihat.
kena Memang juga. sangat boleh cakap. Kena juga, kena panjat. Tak kisahlah benda tu ada sarang apa ni, ada isi tidak, tapi nak kena cucuk tu. Dia dah jadi macam ketagih dah. Biarlah benda bengkak sikit. Ni. Ni. Semua bengkak dia lah ni. Cat dia duduk sini dekat 10 sengatan. Jam terus. Jadi kalau tak sengat tu rasa badan dia sakit. Jadi bila rasa macam digigit semut api, adalah kawasan tu. Susah sangat nak jumpa, buka baju cari matahari berdiri. Keluar peluh datanglah seekor tu, barulah kita tengok mana dia balik. Jumpalah dia. Tu lebah ni sangat mudah kalau terlalu kita berminat. Ada kalanya Basali terpaksa mencari pokok tualang yang lain kerana beliau tidak mahu mengganggu sarang lebah yang masih baru. Kesabaran merupakan kunci utama pekerjaan turun-temurun ini. Madu yang baik adalah daripada sarang lebah yang matang dan diyakini menghasilkan madu yang berkualiti dan mempunyai manis yang mencukupi. Pokok tualang atau nama botaninya Coompacia excelsa taub merupakan salah satu pokok yang tertua di Malaysia. Pokok tualang merupakan spesies hutan hujan tropika dalam keluarga Fabaceae yang banyak didapati di Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina. Pokok tualang mempunyai kulit batang yang licin, menarik minat lebah madu gergasi jenis Apis dorsata, iaitu sejenis lebah yang membina sarang di dahan pokok tualang yang ketinggiannya mencapai 281 kaki dan membuatkan madu tersebut bernilai tinggi. Sangat-sangat susah kerana memerlukan ketenangan. Ketenangan, lebah ni taklah susah mana. Tapi jangan disuruh orang. Rela sendiri baru boleh kita dapat. Kalau disuruh orang, tak kisahlah sama ada dipaksa ataupun disuruh, benda tu takkan jadi. Saya panjat pokok lebah tu dengan relanya tanpa diarah oleh mana pihak. Saya ingat tak sampai setengah jam saya sampai ke dahan. Wahal pokok semalam 1 jam. Dah sampai ke arah itu, lepas tu nak turun. Nyenuh anak bini saya menunggu di bawah. Tapi bila saya terlalu gembira, terlalu rasa orang di keliling saya itu dihargai pada bangsa ini. Bangsa ini masih lagi bernilai. Bangsa ini tidak dipinggirkan. Dengan secepat pantas saya boleh sampai ke dahan tersebut. Jadi memang susah bagaimana kita nak kawal badan untuk kita nak buat tangga. Bagaimana kita nak imbangkan badan untuk nak ambil lebah tu. Pasal lebah tu dia duduk di bawah dahan. Jadi kita nak imbang badan tu supaya pasal pokok tualang ni licin. Payah. Jadi daripada situ memang susahlah. Lepas tu yang paling bahaya sekali, satu lubang sahaja nampak 1000 lebah akan masuk lubang tersebut. Jadi keselamatan tu memang amat terancamlah. Kalau itu yang daripada dulu orang kata jangan pandang ke susah, pandang kepada warisan bangsa. Yang paling susah nak mempertahankan warisan. Yang paling susah kita nak mempertahankan budaya. Dengan adanya semangat untuk pertahankan warisan, dengan adanya semangat untuk pertahankan bangsa, maka benda susah akan jadi senang. Jadi daripada dia punya lebah, dia datang setahun sekali, dengan dia punya pokok tu, dia duduk dekat pokok yang berektiraf. Jadi orang asli harus kena usaha, kena kekalkan madu lebah tersebut dan kena makan manisan semula jadi yang dibuat oleh pencipta alam. Jadi tok-tok penghulu, tok-tok batin, mereka sangat menyarankan kepada anak buah mereka semoga kami mempertahankan tradisi tersebut. Pertama, bagaimana nak mempertahankan bangsa ini. Yang kedua, bagaimana kita nak memperkenalkan pada generasi manisan semula jadi buatan Tuhan, buatan pencipta seluruh alam.
Madu yang telah dituai daripada pokok tualang seterusnya akan diproses. Kebiasaannya, proses mengeluarkan madu daripada sarang melibatkan kaum wanita. Madu tersebut akan diperah dan ditapis, seterusnya dibotolkan. Proses penghasilan madu lebah ini dilakukan dengan penuh teliti dan berhati-hati kerana bagi menjaga kualiti madu, kebersihan merupakan faktor utama. Orang muda kena tariklah minat daripada kita menumpang hasil daripada luar negara sana. Ini adalah hasil bumi kita sendiri. Jadi kena minat memanjat, kena yang penting belajar, yang penting kena ikut. Yang penting kena tengok cara-cara bagaimana menuai lebah yang lebih selamat daripada. Perkara utama, pertahankan budaya, warisan bangsa. Yang kedua, kualiti barang. Yang ketiga, kebersihan jualan. Itu penting. Pastikan barang yang kita pegang tu bersih. Maknanya pakai sarung tangan. Masa nak perahkan apa madu tu, pastikan tangan ni biarlah ada sarung tangan plastik. Kebersihan harus diutamakan. Duit kita boleh cari, tapi kesihatan badan melalui kebersihan. Orang beli untuk kesihatan, tapi kita jual benda yang tidak bersih akan mendatangkan masalah. Yang mengecewa sekarang ni, bangsa orang asli sendiri yang akan memupuskan kasanah warisan pengambilan herba semula jadi di dunia ini. Yang mengecewakan. Anak-anak atuk dah tak ada dah. Bukan takut, bukan tak nak, tapi tak minat. Diorang tak minat. Yang pertama, tak nak pacat. Yang kedua, lapar perut. Yang ketiga, haus. Yang keempat, nyamuk. Yang kelima, mereka lebih tekan kepada keselamatan nyawa. Bukannya diorang tak minat kerana tak ada harga. Bukan diorang tak minat tu kerana diorang tak boleh buat. Diorang lebih fikir pada nyawa. Jadi kami pula berbanding, nyawa ni kalau kita hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kelambu pun kita mati. Itu yang atuk selalu cakap. Tengah makan kat dapur pun boleh kita meninggal. Yang penting kita kena hidupkan budaya warisan bangsa ini tadi. Pada hari ini dah teknologi dah ada tali di kedai, dah ada tali pinggang di kedai. Pertahanlah kita punya pencarian rezeki yang turun-menurun ini. Abor. Permintaan madu lebah yang tinggi di pasaran telah mengakibatkan wujudnya madu lebah tiruan. Dianggarkan 90% madu lebah di pasaran adalah tiruan. Bagi mengekalkan keaslian madu lebah tualang, Bah Sali tidak mengeluarkan produk madu lebah tualang secara komersial. Beliau menghadkan pengeluaran madu lebah tualang dan hanya membekalkan kepada penduduk setempat melalui pesanan awal yang telah dibuat oleh mereka. Hutan yang berdekatan dengan kampung orang asli yang betul-betul tanah raya orang asli itu, tolonglah jangan sebarang buat penerokaan seperti pembalakan, seperti tadahan, BEM, seperti perladangan. Tolonglah tolonglah. Benda tu jauhlah sedikit daripada kawasan raya orang asli. Dengan adanya hutan, maka adalah madu ini. Dengan adanya madu ini, maka salah satu produk negara kita termaktub di negara kita masih ada lagi. Bukan untuk orang asli sahaja. Jadi, memanglah daripada segi keuntungan kawangan, bom itu akan dipersiksa bom 150. Tak boleh kurang.
Kerana sempok madu ini adalah madu warisan negara. Jadi itu madu lebah ni. Sebab itu daripada segi harga memang kena tinggi. Kerana bukan harga lebah tetapi nilai bangsa itu terletak kepada warisan tersebut. Ini suara Aka Umbi, penghuni rimba yang berbangsa orang asli. Hutan dengan orang asli dengan hutan. Dengan adanya hutan, maka adalah madu. Tiadalah hutan, tiadalah unggas. Tempat persinggahan unggas yang datang tak diundang, hilang, tak dicari kemananya pergi. Tolong jangan musnahkan hutan. Sianlah kami ini harapkan bangsa membangun. Hutan adalah sumber kehidupan kami. Hutan adalah kawasan rayau kami. Daripada hutanlah yang kami hidup. Hutan duduk di atas tanah. Dan tanah itu adalah pasak bumi.